Ini adalah soalan esei 3B. Berpandukan raja. Okey. Jadi nanti kita mesti sediakan raja lah. Kita cuba tengok apakah raja yang perlu disediakan. Okey, huraikan bagaimana kilo kos pengeluaran jangka panjang LAC dapat dibentuk. Cuba tengok kos pengeluaran jangka panjang. Okey, kalau kos pengeluaran dekat sini sebenarnya dia boleh terdiri daripada kos tetap ke, okey, kos purata ke, jumlah kos ke, banyak jenis kos pengeluaran. Tetapi dekat sini dia sudah fokus. Dia kata dia nak AC. So bermaksud kos pengeluaran ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada kos purata AC ya. Okey, dan dia nak jangka panjang. So jangka panjang dalam English long run. Okey, jadi boleh ditulis sebagai LAC long average cost ataupun LRAC long run average cost. Okey, jadi sekarang kita akan tengok bagaimana kelok LAC itu dapat dibentukkan. Okey, jadi untuk maklumat pelajar, okey, nak keluarkan ataupun nak sediakan kelok LAC ini sebenarnya dia adalah terdiri daripada SAC. Juga sama AC average cost, okey, tetapi yang kita nak kaji L, long run. Tetapi sebenarnya yang long run ini dia adalah terdiri daripada yang short run punya. Okey, jadi untuk jawab soalan ini yang pertama kita kena buat andaian sendiri. Kita hanya ada tiga SAC sahaja. Dan SAC ini sebenarnya dia adalah diwakili oleh saiz logi. Masih ingat apa itu logi? Bangunan. Okey, salah satu contohlah. Okey, dari segi bangunan ke, sebenarnya dia merupakan modal yang digunakan dalam proses pengeluaran. Di mana kita nak menggunakan dia untuk memproses sesuatu barang sehingga dia menjadi output. Jadi sekarang dekat sini saya andaikan kita hanya ada 3 saiz logi sahaja. Jadi saiz logi ini dia akan diwakili oleh SAC. Okey, jadi andaian saya yang pertama ya. Okey, yang pertama saya kena ada andaian dulu. Jadi andaian saya kata andaikan hanya terdapat 3 saiz logi sahaja. Okey, yang masing-masing boleh diwakili. Tadi kan saya kata diwakili melalui SAC kan. Jadi kalau sini ada 3 saiz logi, maksudnya kita akan ada 3 SAC. Iaitu SAC 1, SAC 2 dan juga SAC 3. Okey, jadi katakan andaian kamu, cadangan Miss sekurang-kurangnya kena ada 3 saiz logi lah. Tapi kalau you kata, Miss saya nak buat 5, boleh tak? Boleh je. Tapi dia akan jadi SAC 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi itu satu andaian sahaja. Okey, selepas ada andaian, maksudnya kita akan sediakan raja. Sebab soalan dia minta kita perlu sediakan raja. Dengan demikian, kita akan sediakan 3 SAC ini. Okey, kita akan sediakan raja seperti biasa. Kita akan sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, ini paksi Y ya. Dan paksi X. Okey, ini adalah berkaitan dengan AC. Jadi saya nak tanya, paksi Y ini apa yang perlu dilabelkan? C. Ya, C kurungan apa? Ada kurungan kan? Ya. Kalau ada RM. kurungan? Sorry? RM. Ya, betul. RM. Okey, bagaimana pula dengan paksi X dekat sini? Q. Q. Kurungan apa tu? Unit. Okey, thank you. Okey, jadi sekarang you tahu bahawa kilo AC tu berbentuk U kan? Dan apa yang Miss nak tunjuk, saya nak tunjuk SAC. Ada 3 AC dekat sini. Jadi jangan buat besar sangat, kita buat kecil-kecil. Okey, jadi satu saya akan buat ke atas, satu tengah-tengah, okey, dan satu dia nak lagi. Okey, so 3 SAC ya. So ini SAC yang pertama. Okey, lepas tu, okey, ini SAC yang kedua. Dan lagi satu. Okay, ini SAC yang ketiga. Nampak macam ada mata dengan mulut lah. Okay, tetapi ini bukan ini kilo SAC ya. Pastikan anda label SAC 1. Okay, ini SAC 2. Dan ini SAC 3. Okay, you buat ikut cara macam ini senang sikit.
Okey, seterusnya kita sudah nampak itu step yang pertama saya buat ada 3 SAC, jadi saya pun ada 3 SAC dah. Okey, sekarang saya akan sambung huraian raja itu. Apa yang saya perlu huraikan seterusnya? Jadi nanti anda fokus 3 saiz logi ini dan kita akan fokus tentang yang pertama punya dulu. Okey, jadi sekarang I nak you tengok raja. Kalau katakan raja sekarang, paksi Q ini. Keluaran yang saya nak hasilkan adalah pada sini. Dotted line ya, sehingga ke bawah, katakan ini Q1. Okey. So sekarang saya nak tanya, pada tingkat output Q1 ini, okey, ataupun sebelum saya teruskan, ini adalah berkenaan dengan FREMA ataupun pengeluaran. Jadi, apakah motif FREMA? Memaksimumkan keuntungan. Okey, kalau katakan memaksimumkan keuntungan, dengan reti kata lain, dia adalah meminimumkan apa? Kos. Okey, jadi sekarang you cuba tengok paksi Y dekat sini adalah kos kan? So, kos bermaksud kita nak pilih kos yang minimum. Okey, jadi sekarang pada tingkat output Q1, pelajar boleh nampak kalau FREMA pilih SAC 1, kos yang perlu ditanggung. Okey, Miss tunjukkan yang warna biru ini, cuba tengok. Kos yang perlu ditanggung adalah pada sini. Kalau katakan pada masa itu dia nak pilih SAC 2, saiz logi yang kedua, okey, you mungkin kata, Miss tak nampak. You cuba panjangkan yang ini. Okey, Miss cuba panjangkan bagi tengok. Okey, kos yang ditanggung, okey, you cuba tengok. Kat sini. Kalau SAC yang ketiga, you naikkan lagi. Begitu tinggi. Jadi sebagai seorang pengeluar yang rasional ni, apakah SAC yang akan dipilih? SAC 1. Okey, lanjutnya. Okey, jadi dia akan pilih SAC 1 ini. Kenapa dia pilih SAC 1? Kenapa dia tak nak pilih SAC yang kedua? Sebab kos yang ditanggung dah lebih rendah berbanding dengan logi yang lain. Yes, itulah kita kata selaras dengan motif dia. Okey, jadi okey, huraian kita ya. Sebelum saya teruskan, yang warna biru ini sebenarnya tak perlu tunjuk, ini panjangkan punya tak perlu. Miss hanya tunjuk bagi orang faham punya. So Miss pada bahagian inilah. Okey. Ini tak tunjuk pun tak apa, biarkan saja. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok huraian dia. Huraian kita yang kedua. Okey, pastikan anda mention pada tingkat output Q1. Kan tadi kita fokus Q1 kan? Tengok Q1. Okey, yang ini. Dan you sudah bagi tahu bahawa motif FREMA. Okey, kait dengan motif FREMA dulu. Motif FREMA, kita kata bahawa dia adalah memaksimumkan keuntungan. Okey. Dan kalau kita kata memaksimumkan keuntungan, dengan reti kata lain, dia adalah meminimumkan kos. You boleh tambah yang itu. Minimumkan kos. Okey, supaya kita nampaklah. Okey, dan seterusnya you akan bagi tahu, okey, motif FREMA yang memaksimumkan keuntungan ataupun meminimumkan kos akan pilih. Okey, tadi Nia pun sudah bagi tahu, dia akan pilih saiz logi yang pertama. Okey, dan kemudian bagi tahu iaitu SAC 1. Pastikan anda ada mention SAC 1 ini. Lepas tu bagi tahu alasan kenapa. Okey, alasan dia kenapa ya Iman? Kos yang ditanggung dah lebih rendah. Yes, kos yang ditanggung lebih rendah. Bagi tahu macam itu. Okey, lepas tu kalau you nak huraikan lagi, you kata ada kos yang ditanggung lebih rendah, berbanding dengan saiz logi yang lain. Lepas tu jangan lupa dekat sini kan tadi kita kata pilih yang ini kan. So mungkin anda boleh tambahkan satu titik kat sini dan tulis ini adalah titik A. Okey. Kemudian huraian kamu pun tambahlah yang boleh diwakili melalui titik A. Okey, jadi you tengok ayat yang Miss tulis ini sebenarnya agak panjang. Saya cuba underline manakan keywords dia ya. Okey, yang penting pastikan anda ada mention pada tingkat output Q1. Okey, bagi tahu motif FREMA, pilih sama ada memaksimumkan keuntungan ataupun minimumkan kos, salah satu sahaja.
Okey, bagi tahu bahawa dia pilih saiz logi yang pertama iaitu SAC 1. Okey, kenapa? Bagi tahu alasan kos yang ditanggung lebih rendah iaitu yang boleh diwakili melalui titik A. Okey, yang paling utama mesti ada punya. Yang ini dengan yang ini. Dua ini sebagai huraian lanjut dia sahaja. So you check balik, you mesti ada mention Q1, SAC 1 dan juga titik A. Itu adalah kata kunci dia. Sekarang kita hanya masih bincang Q1 sahaja kan. Nanti kita ada lagi Q2 serta Q3. Okay, you cuba tengok dulu ya. Okay, Q2 katakan sekarang saya pilih kat sini. Okay, ini Q2. Okay, juga sama tengok kalau dia pilih SAC 2 kos yang ditanggung. Kalau SAC 1 panjangkan. Kalau SAC 3 ni panjangkan, tengok kos yang ditanggung. Okay, jadi sekarang nanti Miss nak anda fikirkan huraian ini yang berkaitan dengan Q2 dan juga berkaitan dengan Q3. Saya akan tambah Q3. Okay, saya bagi anda masa sikit untuk fikirkan jawapan anda. Nanti saya tanya. Okay, so sekarang kita sambung pada tingkat output Q2. Huraikan peringkat tersebut. Pada tingkat output Q2, motif firma adalah memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos. Maka firma akan memilih saiz logi yang kedua iaitu SAC 2 Okay. kerana kos yang ditanggung lebih rendah berbanding dengan saiz logi yang lain. Hal ini boleh ditunjukkan melalui titik B. Okay, thank you. So, I pun buat kat sini titik B. So, lengkap huraian dia. Okay, bagaimana pula kalau saya nak pilih Q3? Huraian dia jadi macam mana pula? Pada tingkat output Q3, motif firma ialah memaksimumkan keuntungan. Maka firma memilih saiz logi yang ketiga iaitu SAC 3 kerana kos yang ditanggung adalah lebih rendah. Ini dapat ditunjukkan pada titik C. Okay, thank you. So itulah dia. Sebab kalau dia pilih saiz logi yang kedua, tengok. Kalau dia naikkan, kos dia lagi tinggi. SAC 1 lagi tinggi. So that's why dia akan pilih SAC 3. Okay, jadi huraian anda, selepas yang Q1 ini, so anda huraikan untuk Q2 macam mana. Kemudian sambung Q3 macam mana. You huraikan sahaja. Okay, selepas anda huraikan yang ini dah. Okay, nanti kita masuk part yang ketiga. Okay, nanti Miss akan sambung dekat sini ya. Okay, berkaitan part yang ketiga ini, sebenarnya soalan yang dia tanya tu, cuba tengok semula soalan tu. Dia tanya kita tentang apa? LAC. You cuba tengok raja kamu yang sekarang yang kita sediakan sekarang, tak ada LAC lagi. Hanya ada SAC sahaja. Jadi macam mana kita boleh dapatkan kilo LAC tersebut? Apabila titik A, B dan C disambungkan. Yes, titik A, B, C disambungkan. Okey, jadi anda pun tulis ayat. Okey, you bagi tahu bahawa apabila titik A, B dan C disambungkan. Okey. Okey, disambungkan. Okey, lepas tu bagi tahu terbitlah. Terbitlah apa? Kilo LAC. Apakah bentuk kilo LAC? Ya, Aina Izzati? Bentuk U. Okey, bagi tahu. Terbitlah kilo LAC yang berbentuk U. Barulah tepat. Okey, tulis macam ini. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan bagaimana kita nak terbitkan kilo LAC. Pastikan dia juga adalah berbentuk U. Okey, saya akan guna pen yang berwarna lain. Okey, titik A, B dan C. Okey, bentuk U. Okey, sekarang cuba tengok. Okey, so yang pertama tengok bentuk U mula-mula turun, pastikan sini capai titik minimum dan kemudian dia akan naik. Okey, masa dia naik itu dia akan bertangent dengan titik SAC. SAC 3 yang sedang meningkat ni, okey. Okey. Dan jangan lupa labelkan LAC. Okey, jadi sekarang yang saya nak tekankan dekat sini pelajar cuba tengok. Okey.
titik minimum SAC 1 berada di dalam. Nampak tak? Okay. So, LAC dia hanya bertangent dengan SAC yang sedang menurun sahaja. Dia tak akan sentuh titik minimum SAC 1 pun. Okay, tetapi dia bertangent dengan SAC 2 pada bahagian titik minimum ini. Dan apabila LAC meningkat, tengok titik minimum SAC 3, sini tempat dia. Dia tak sentuh dia pun. Dia hanya bertangent dengan SAC 3 yang sedang meningkat ini. Apa semak semula kelok masing-masing banyak pelajar kelok dia salah dekat sini sebab dia akan buat sini sampai titik minimum dia pun sentuh dengan dia, tangent dengan dia. Okey, pastikan dia berada di dalam. Okey, kemudian kalau tapak sediakan raja sedemikian betul lah. Okey, jadi kita cuba tengok huraian yang seterusnya. Okey, yang ini anda fokus tentang kelok LAC yang berbentuk U. Apa maksud kelok LAC yang berbentuk U? Jadi pada mulanya LAC menurun, okey, kemudian LAC capai titik minimum dan apabila LAC meningkat. Jadi apabila LAC turun, dia adalah bertangent. Okey, bertangent dengan apa? Amira? Bertangent dengan SAC yang sedang menurun. SAC apa tu? 1. Sorry? 1. SAC Satu. 1 Yang sedang? menurun. Yang boleh ditunjukkan pada titik? A. Sorry, pada titik? A. Okay, thank you. Okay. Yang sedang menurun di mana boleh diwakili ataupun ditunjukkan melalui titik A. Okay. SAC bertangent dengan SAC 2 yang LAC minimum. LAC minimum bertangent dengan SAC 2 pada titik minimum. Okay. Belum Dapat habis? ditunjukkan pada titik B. Ya. Okay, kita cuba tengok SAC 2 minimum ditunjukkan pada titik B. Okay, betul. Okay, and the last one. LAC meningkat bertangent dengan SAC 3. SAC 3 yang macam mana tengok masa itu? Meningkat. Okay, meningkat. Lepas tu? Yang dapat ditunjukkan oleh titik C. Okay, good. Okay, itulah cara dia. Okay, jadi kita cuba tengok. Okay, untuk soalan ini kalau esei yang lengkap, okay, inilah esei yang lengkap lah. Memang Miss ajar semua. Tetapi kita cuba tengok, markah yang diperuntukkan untuk soalan ini 4 markah saja, agak sikit sebenarnya. Okay, kalau ikut skema yang Miss bagi itu, memang soalan itu lebih sesuai untuk soalan yang dapat 6 ke ataupun hingga 10 markah punya. Jadi 4 markah dekat sini tak apa, Miss bagi tahu 4 markah yang diperuntukkan dekat sini untuk bahagian mana. Okey, kita cuba tengok dari segi raja dulu ya. Okey, raja yang disediakan, jikalau anda dapat sediakan raja sedemikian, anda akan dapat 1 markah. Okey, untuk maklumat anda, kalau you ada sediakan kelok SAC, okey, kelok SAC pastikan dia tak ada, dia titik minimum berada di dalamnya. Okey, ada kelok SAC setengah markah. Dan kemudian anda sediakan kelok LAC yang berbentuk U yang macam ini, setengah markah. 1 markah untuk raja. Okey, kemudian kita cuba tengok lagi 3 markah adalah untuk huraian. Kita tengok huraian ini dulu. Okey, jadi kali ini dekat antaian dia tiada markah yang diperuntukkan. Okey, huraian yang macam ini dekat sini dia hanya bagi 1 markah sahaja. Okey, kita cuba tengok yang 1 markah itu ada dekat mana ya. Okey, you ada mention tentang Q1, lepas tu you ada mention tentang SAC 1, dua-dua ini pun ada setengah markah. Okey, kemudian yang boleh ditunjukkan melalui titik A, setengah markah. Okey, maksudnya dia hanya utamakan, walaupun tadi Miss minta anda bagi 3 huraian kan pada output yang berlainan kan, dia hanya utamakan huraian yang pertama sahaja, 1 markah untuk yang ini. Okey, sambung. Lagi 2 markah. Okey, 2 markah dekat sini. Okey, kita cuba tengok. Okey, anda ada sebut apabila titik A, B, C disambungkan, terbitlah kelok LAC yang berbentuk U. Titik A, B, C disambungkan, terbitlah kelok LAC. Ada 2 ini, setengah markah. Okey, kemudian bahagian yang dapat markah yang paling banyak. Okey, sebab soalan itu dia tanya tentang apa? Bagaimana kelok LAC dibentuk. Jadi
Bahagian ini yang dapat markah yang paling banyak. Sebab LAC macam mana dia dapat dibentukkan? Asalnya daripada SAC. Jadi kalau anda sebut LAC turun bertangent dengan SAC, satu yang sedang menurun, setengah markah melalui titik A. LAC minimum bertangent dengan SAC 2 minimum yang boleh ditunjukkan melalui titik P, setengah markah. Dan ini pun setengah markah. Jadi sini 1, 2. Okey. Tambah lagi tadi 3 markah untuk huraian dan 1 markah untuk raja. Maka kita akan dapat 4 markah keseluruhannya untuk soalan yang ini. Sebab markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Okey, jadi selesailah perbincangan soalan essay 3B ini. Miss, Yes. ni kalau periksa pun 4 markah juga? Okey, sebab untuk soalan yang macam ini, okey, kali ini soalan dia bagi 4 markah saja. Tetapi soalan yang sama, dia boleh bagi 10 markah punya. So, tengok kehendak soalan. Soalan itu kadang kalau macam ni dia bagi 4 markah ataupun dia bagi 8 markah pun boleh. Dan untuk maklumat anda, skema dia sentiasa berubah-ubah. Walaupun dekat sini, Miss kata sini ada markah, sini ada markah. Mungkin lain kali skema dia berubah. That's why masa Miss ajar, saya memang ajar yang penuh. Okey, kalau anda sediakan esei yang penuh macam ini, memang selamatlah. You akan dapat markah yang penuh. Okey ke Fihan? Okey. Okey, kalau tak ada sebarang pertanyaan, boleh live meeting dah. Bye-bye. Okay, thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye.